Nadia ni bagi tahu, dia tulis dekat Twitter dia cakap, apabila seorang pakcik yang dikatakan meninggal dunia tu, I baru balik ngaji petang dan ada pengumuman surau kata arwah pakcik ni meninggal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Abel Naim dalam MJ Studio. MJ Studio. MJ Studio. MJ Studio. Okey, seperti biasa, seperti mimpi perkenalan itu. Okey, kita macam biasa, Abel akan kongsikan kisah seram. Dan kisah kali ni agak pelik sebab kita tahu kalau mitos ataupun tak tahulah mitos ataupun urban dia punya kisah-kisah seram, dia akan bagi tahu, weh, kalau kucing hitam lompat mayat tu akan bangkit kan. Jadi ini kisah ni berlaku di Sarawak, geng. Kisah ni berlaku di Sarawak, di mana mayat hidup balik sebab mengamalkan ilmu hitam. Mengamalkan ilmu hitam. Ilmu hitam. Okey, geng. Melalui perkongsian di Twitter, perkongsian daripada Nadia McWilson bagi tahu kisah tersebut pernah berlaku pada antara tahun 1998 dan juga 1999 di Kuching, Sarawak. Nadia ni bagi tahu, dia tulis dekat Twitter dia cakap, I ada satu cerita seram happened dalam 1998 dan 1999 pasal mayat hidup semula. The true story kat Kuching, Sarawak. Kan? Jadi Nadia ni post cerita ni pada tahun 2017, 3 September 2017. Kejadian ni menjadi gempar secara tiba-tiba apabila seorang pakcik yang dikatakan meninggal dunia tahun lalu, namun tiba-tiba hidup semula. Hal ini dikuatkan dengan cerita orang kampung yang mendakwa lelaki tersebut kononnya berketurunan hantu bangkit, yang mana memang agak terkenal di kawasan Kuching. Okey, Nadia ni cerita lagi, waktu tu I baru balik ngaji petang dan ada pengumuman surau kata arwah pakcik ni meninggal. Dan orang kampung semua time tu kecoh sebab beberapa tahun sebelum tu pakcik ni pernah meninggal, tapi hidup semula. Dia mati, lepas tu dia hidup balik. Kata Nadia lah dekat dia punya Twitter. Ramai yang cakap arwah ni hidup semula sebab keturunan dia dari keturunan hantu bangkit. Wih, hantu bangkit. So korang boleh try Google pasal hantu ni. Memang famous dekat Kuching, Sarawak. Kebetulan pakcik tu juga orang cakap pakcik tu mengamalkan ilmu silat. Macam normal lah kan. Jadi bila dia meninggal kali ni, ramai yang ketakutan. Kau bayangkan 1998, 1999 dia dah arwah dah, tapi dia hidup balik. So beberapa tahun lepas tu dia mati lagi. Uish, seram. So Nadia McWilson bagi tahu lagi, dia meninggal dalam waktu asar. So I ingat lagi, bapa I pergi ke sana ziarah jenazah. Dia cakap ayah dia pergi ke rumah yang si mati tu untuk ziarah jenazah lah. Dan dia punya mak I bagi tahu jenazah akan dikuburkan dalam malam tu juga. Dan tahu tak apa berlaku, guys? Waktu maghrib tiba-tiba blackout. Dia cakap waktu maghrib tiba-tiba seluruh kampung tu gelap. Seluruh kampung tu dah gelap. Jadi orang semua dah takut.
Orang semua dah ketakutan dah. Sebab bila cek keranda, mayat tak ada. Bila orang kampung cek keranda arwah ni, mayat tak ada dekat situ. Uish, lagi seram ni. Dan time tu juga kecoh. Sebab orang ramai cakap ada ternampak arwah dekat masjid. Macam biasa, kisah rokok sama macam apa yang arwah buat dulu. Kau bayangkan. Kau bayangkan ada kat masjid, orang nampak arwah ni dekat rumah tak ada, tapi ada dekat masjid tengah hisap rokok. Sama perbuatan dia, apa yang dia buat masa ni. Waktu yang black up tu, ramai yang cakap terserempak arwah dekat kampung. Memang semua kecoh. Dan dalam jam 9 macam tu, api dah ada balik. Yang paling mengejutkan, jenazah ada balik dalam keranda. Jenazah arwah tadi masa blackout tak ada dalam keranda. Bila elektrik dah ada, lebih kurang jam 9 malam, diorang nampak jenazah tu ada balik dekat dalam keranda tu. So orang kampung cepat-cepat uruskan jenazah tu dan terus susung bawa ke kubur. Dan dikuburkan malam tu juga. Selesai je majlis apa semua, malam esoknya satu kampung, kampung sepanjang Sungai Sarawak kecoh sebab orang cakap arwah datang balik rumah. Sungguh pun orang kampung sudah menemui mayat arwah dan dia berjaya dikebumikan. Arwah pula tiba-tiba dikatakan kembali pulang ke rumah. Dia melawat hampir ke seluruh rumah kawan-kawan dan rakan-rakan. Dan salah sebuah rumah yang didatangi ialah rumah Nadia. Bermakna Nadia ni dia share story sebab benda ni true story. Dia cakap arwah ada pergi ke rumah dia lah. Ya, okay, dia cakap ya, arwah datang balik ke rumah dan buat macam apa yang dia buat waktu dia hidup. Some said keluarga dia memang dah tahu dia ni dari keturunan hantu bangkit. Jadi dia datang ke rumah dan isteri dia still bagi makan apa semua, siap hidang. Dan yang tak seronoknya, dia pergi ke rumah kawan-kawan dia, geng. Dia dah bangkit, satu hal, penduduk kampung dah takut. Yang paling menakutkan, dia boleh pergi jalan-jalan rumah kawan dia, kan? So banyak rumah-rumah yang diketuk waktu malam siap bagi salam, geng. Siap bagi salam. And one of the house is our house. Dan dia cakap, dan salah satu rumah yang dia datang, yang arwah si mati ni datang adalah rumah beliau. Sebab arwah adalah kawan kepada bapa beliau. Waktu tu dia cakap, pintu rumah kami bergegar macam ada orang goncang. Dan kucing-kucing dia ada 6 ekor. Semua bunyi macam bergaduh kat depan pintu. Semua. Jadi bapak cakap, tu mesti kawan dia yang meninggal tu. So dia berdiri kat depan pintu dan jerit, aku nak tidur, kau datang esok. Terus stop. Bapak dia cakap, aku nak tidur, kau datang esok. Jadi goncang pintu apa semua dah tak ada stop. Esoknya subuh, bila mak buka pintu nak ke surau, rumah kami dikelilingi dengan tanah kubur, guys. Rumah dia, rumah Nadia ni, ditabur dengan tanah kubur keliling rumah dia. Dan dia cakap bukan rumah dia je, maknanya rumah orang-orang kampung kat situ yang didatangi oleh arwah ni, semua kena benda yang sama. Semua kena benda yang sama. Dan semua cakap pintu rumah diorang bergoncang kuat malam tadi. Bergoncang kuat malam tadi. So petua orang dulu-dulu, kalau nak halau hantu bangkit ni, letak benda tajam dekat pintu rumah, macam daun duri, ekor belangkas. So this tragedy happen, dan kejadian ni berlaku lebih kurang 40 hari sampai ke 100 hari. Untuk kes arwah ni terpaksa panggil seorang pawang Indon kalau tak silap. Mak aku cerita pawang tu dengan orang-orang kampung ramai-ramai stay malam dan cari arwah sampai jumpa. Dan paling mengejutkan, diorang jumpa arwah ni dekat surau. Meskipun penduduk kampung telah meminta bantuan pawang,
dari Indonesia untuk menghalau arwah pulang semula ke tempat asalnya, arwah menolak sehingga akhirnya tubuh mayat tersebut mereput secara perlahan-lahan. Gangguan berkenaan berlanjutan dalam tempoh 3 ke 4 bulan sehingga semua reda. Namun akibat trauma dan mulut-mulut orang kampung yang mengata perkara buruk tentang arwah, keluarga Pak Cik tu terpaksa berpindah dari kampung tersebut. Dan pawang tu bagi tahu dekat arwah, pergilah ke alam kau. Kau dah lama meninggal. Terima hakikat. Dan badan dia mula mereput, makin lama makin mereput dan busuk. Nadia tak tahu macam mana perakhiran cerita ni, tapi yang pasti 3 atau 4 bulan baru keadaan reda. Cuma dia kesian dekat family arwah je lah. Sebab satu kampung bercakap pasal arwah dan isteri-isteri serta anak-anak dia pindah terus dari kampung sebab malu. Yes, orang kampung pinggirkan keluarga dia. Perkongsian ini telah mendapat pelbagai respon dari netizen, khususnya mereka yang tinggal di kawasan sekitar Kuching, Sarawak. Kebanyakannya mengakui kejadian ini adalah benar dan bukan keturunan hantu bangkit saja yang terkenal di sana. Yelah, saya bukan cerita je. Kalau si Nadia McWinston ni mengada-ngadakan cerita, tu saya pun terah ngada-ngada sama. Okay, so jangan lupa guys, untuk dapatkan kisah-kisah seram yang pastinya seram, korang boleh subscribe, klik like and share. Kerana semua tu tak bayar guys. Semua tu tak bayar. Free je. Okay? Wait the next video. Okay? See you guys. Assalamualaikum.